InsyaAllah pengurusan seperti ini boleh kita teruskan. Alhamdulillah, saya akan maklumkan kepada Menteri bahawa semua kawan-kawan media merasakan bila gerakan itu amat baik. Kalau boleh kita menjadikan benchmark in the future, we should have the same thing again. Jadi cuma saya tak pasti penggunaannya sama ada ianya digunakan sepenuhnya ataupun tidak. Yang pentingnya pada kita adalah kegunaan media tu biar agak selesa. Alhamdulillah, kalau saya tanya tadi, not much complain. So baguslah tu maknanya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. APRN Datuk Seri bagaimana so far? Tempoh berkempen berapa bermula, bagaimana percaturan APRN sendiri? Saya sebagai Sesya Agong sudah pun berada di sini sudah agak 2 hari lah. Semalam saya ada di sini, hari ini saya nak memastikan jentera daripada parti saya sendiri, iaitu Perikatan Nasional, benar-benar dapat bekerja dan ianya bukan hanya dapat bekerja tetapi buat secara lebih sistematik, efisien, kerana calon-calon kita adalah calon-calon baru. Calon-calon baru ni kita nak memastikan supaya voters dapat mengenali mereka. Jadi bagaimana cara untuk kita memperkenalkan calon-calon kita. Sebab itu saya turun dan berbincang di bilik-bilik gerakan untuk memastikan bahawa semuanya dapat memahami cara kita bekerja supaya ianya dapat diguna pakai oleh semua bilik-bilik gerakan yang telah pun kita sediakan di seluruh negeri Melaka ni. Dan ada calon-calon heavyweight diturunkan parti-parti tertentu dan juga PN sendiri, bagaimana mungkin approach di kawasan-kawasan? Saya tak tahulah calon siapa yang heavyweight, tetapi bagi Perikatan Nasional sudah tentu Mas Semiyati pada kita adalah calon yang kita mahu supaya pengundi berikan tumpuan dan menyokong Datuk Wira Mas Semiyati ini, kerana it's going to be a game changer. Kalau dia menang, membuktikan bahawa rakyat semua telah pun memahami bahawa yang penting kepada kita adalah calon-calon bukan hanya muda tetapi mampu untuk membantu rakyat di bawah sana. Datuk Wira Mas Semiyati ini dah bekerja kuat sebagai ahli parlimen, kemudian sudah pun dilantik sebagai Timbalan Menteri. Kemampuan beliau untuk menjadi seorang pemimpin itu agak terserlah. Jadi saya yakin beliau dapat memberikan kemenangan kepada Parti Perikatan Nasional. Lagipun beberapa isu yang ditimbulkan oleh pengundi-pengundi itu juga sedikit memberikan ruang untuk Datuk Wira Mas Semiyati diambil kira sebagai calon yang lebih baik daripada yang seorang lagi atau yang lain-lainnya. Maka saya memohon bukan hanya kepada mengundi di Tanjung Bidara, tapi kalau Tanjung Bidara boleh memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional, it's going to be a game changer not only for Tanjung Bidara but also for the whole Melaka state, dan dia juga akan boleh menjadi contoh kepada seluruh negara dalam pilihan raya yang akan datang. Inilah harapannya untuk rakyat menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk mencari pemimpin-pemimpin yang penuh dengan integriti, mampu untuk menjadi pemimpin mereka di masa hadapan. Kita tidak mahu cerita yang bukan-bukan, kerana saya ingat rakyat pernah bosan mendengar cerita yang bukan-bukan terhadap pemimpin-pemimpin yang ditonjolkan oleh beberapa parti yang sebelum ini. Maka sebab itu saya betul-betul yakinlah
bahawa Datuk Wira Masih Mayati ini akan menjadi game changer not only for Melaka tetapi juga for the whole nation, insya-Allah. So far macam mana kempen pihak polis ada terima laporan dan bagaimana so far SOP dipatuhi semua? Sudah betul lah, saya sebagai Menteri Dalam Negeri mendapat laporan. Sebagai satu contoh, semalam pun kita dah dapat 3 laporan yang telah pun dilaporkan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan yang setengah-setengah calon lakukan. Walau bagaimanapun, saya kata buat masa ini kita kena careful sebelum kita mengambil apa-apa tindakan. Sebab there must be some discretion. Yang penting kepada kita adalah calon-calon ini diberikan ruang. Jangan sampai boleh merosakkan atau melanggar Akta 342 itu lebih baik. Kalau tidak, nanti dia boleh menjadi satu masalah yang lebih besar. Kerana wabak ini boleh merebak bukan hanya di satu tempat, tapi juga boleh merebak di seluruh negara nanti. Maka sebab itu saya minta supaya polis tegas dari segi Akta 342. Walau bagaimanapun, tengok juga dari segi discretion untuk calon-calon itu dapat melakukan pengenalan diri, berkempen supaya rakyat dapat membandingkan daripada satu calon dengan calon-calon yang lain. SOP dikeluarkan SPR agak menekan sedikit, agak berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Adakah ia juga satu cabaran buat PN untuk calon-calon baru? Saya rasa kalau ianya menjadi satu cabaran kepada Perikatan Nasional, ia juga sama kepada semua parti-parti lain. Jadi I cannot complain just on my behalf ataupun parti saya semata-mata, tapi yang saya mahu seperti yang saya katakan tadi lah, saya mohon kepada semua ahli-ahli ataupun jentera parti saya untuk tidak melanggar SOP. Walau bagaimanapun, saya juga nak melihat supaya SPR dapat mencari satu kaedah yang memberikan ruang supaya rakyat benar-benar dapat memilih siapa yang sebenarnya yang mereka nak pilih. Jadi mungkin 1-2 hari lagi kalau boleh dapat diberikan sedikit ruang persalahannya. Okay, alright. Last question ada? Tak ada? Alright. Banyak hari lagi sebenarnya. Yes, terima kasih banyak. Satu lagi. Apa dia? Dengan ada dibangkitkanlah satu isu di mana salah seorang calon DAP adalah individu yang pernah dikaitkan dengan dakwaan menyokong LTTE dan kemudian Menyokong? LTTE. Oh ya, Adun Gadik sebelum ini. calon. Ya, calon. Dia sebelumnya Adun Gadik lah, dan sekarang dicalonkan semula. So ada pernah dibangkitkan kerana beliau kan digugurkan kesnya begitu. Jadi bagaimana Datuk melihat? Kalau kesnya telah pun digugurkan, maka bermakna dia boleh untuk menjadi calon semula. Tapi yang penting kepada kita adalah sudah ada syak tentang dirinya sebelum ini. Maka saya pulangkan semula kepada pengundi untuk membuat atau mengambil keputusan dalam menentukan siapa yang mereka mahu calon itu menjadi wakil mereka di DUN tersebut. Biarlah ianya berlaku secara yang baik. Kita pilih wakil rakyat kita yang penuh berintegriti. Tak ada masalah tentang mereka yang dianggap sebagai teroris contohnya, yang telah pun di blacklistkan, mereka yang bermasalah dari segi integriti.